Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Okay, jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestead. Dan saya Fatona. Okay, hari ni saya nak share dengan korang peralatan apa yang saya guna untuk uruskan saya punya kebun dapur ni lah. Okay, so yang pertamanya mestilah topi topi kebun. So ini yang saya guna. Saya suka guna ini daripada kebiasaan sebelum ni saya guna ni kebun dapur yang topi kebun yang biasa ni kan. Tapi saya tak suka nak guna dah sebabnya dia cepat hancur. Tak tahan. Kan, dia tak boleh nak basah, kena basah, kena hujan sangat tak boleh. Lepas tu kalau hujan panas dia reput. Lepas tu kalau kita tak boleh nak letak dia rata-rata, macam terjatuh ke kan, lepas tu kita terlupa ke kan, tak boleh. Sebabnya nanti anak-anak suka makan. Kalau ada kucing suka main kan, cakar, tahu dah benang dia dah itulah terlepas dah kan. Ni saya dah guna agak lama, yang saya rasa puas hati untuk pakai. Satu saiz dia lah besar, walaupun dia masih tak mencapai sama saiz macam hak yang coklat ni kan. Walaupun ni lagi besar, tapi ni pun tak jadi masalah lah. Kedua, lepas tu dia kalis air. Kalau saya nak pergi keluar hujan kan, nak kata hujan sangat tu taklah, gerimis, lepas tu ada emergency nak kena uruskan, nak kena tengok ikan ke kan, nak kena selamatkan apa-apa daripada hujan ke kan, saya boleh guna topi ni sebab dia kalis air. Walaupun dia maksudnya dia boleh mampu bertahan dengan sekejap. Maksudnya dia punya fabric ni dia tak terus telus air lah kan. Dia ambil masa yang lama untuk diserap apa semua. Tapi paling tak dia tak adalah kuyup. Kita pakai tak adalah kuyup. Macam tu. Lepas tu keduanya sarung tangan ni. Kotor. Nampak sangat buat kecil kan. Sarung tangan ni saya tak guna sarung tangan yang biasa tu, yang kain tu kan. Saya tak guna tu dah sebabnya saya puas hati dengan yang ni. Satu, dia daripada kulit kambing tau. Dia daripada kulit kambing. Keduanya dia lembut. Kita nak buat kerja tu senang. Walaupun macam saya dah gunakan semalam, saya pakai tak basuh, jadi benda-benda yang ada kat sini dia akan mengeras. So tapi dia bila kita masuk tangan tu dia masih boleh lah. Okay. Lepas tu kita dah masuk buat kerja tu, dia tu untuk saiz dia. Saiz dia sedap. Dia tak keras macam tu. Lepas tu dia ada saiz tangan saya. Kadang-kadang macam yang jenis kain tu dia besar kan. Lepas tu dia boleh laras, dia boleh macam ni kan. Ni apa lagi kan, Shopee lah, China mari kan. Tapi saya guna ni sebabnya satu, dia tak kalis air. Tapi paling tak tangan kita bersih. Tangan kita tak terlalu kotor. Macamnya kalau yang kain tu dia akan serap warna-warna tanah, warna-warna daripada apa yang kita pegang tu. Macam ni tak. Jadi bila kita tangan nak bersih kan, kita keluarkan tangan kita dah bersih. Tak perlu nak basuh sangat lah macam tu. Walaupun dia masih menyerap air. Kalau kena air tu dah akan menyerap lah kan. Tapi tak ada masalah lah. Lepas tu kalau kita pegang sesuatu tu betul-betul capai. Maksudnya kita boleh masih rasa benda tu. Banyak kalau merumput, kadang yalah ni kan tebal kan. Bila kita pakai tu tangan kita akan jadi lagi tebal untuk pegang kan. Tapi dia masih okey. Okay. So lagipun saya pernah pakai sebelum ni. Saya pernah cedera tau dekat ibu jari. Sebabnya saya seluk dekat saya punya mesin rumput tu. Dia tengah berpusing kan. Sebabnya saya merumput pada waktu pagi. Jadi rumput ni dia basah sangat lagi. Jadi dia melekat dekat dalam mesin rumput tolak tu. So dia rumput tu tak nak keluar. So saya nak kena tarik-tarik kan. Sekali terlibas kat ibu jari saya. So ibu jari saya
berdarah sebabnya terlibas tu lah kesan hentakan daripada mata tu. Tapi saya punya sarung tangan ni tak ada apa-apa. Dia tak koyak. Jadi dia mengurangkan tekanan mata pisau tu pada tangan saya, pada jari saya ni. Walaupun dia masih menyebabkan berdarah, tapi dia taklah, bukan putus maksud saya, dia kena kat kuku kan. Dia tak pecahkan kuku. Macam tu. So dia menyelamatkan saya lah produk ni. Sebab tu ni kali kedua saya beli. Sebabnya dia adalah daripada kulit kambing kan. Dia ada limit masa dia sebelum dia jadi reput apa semua kan. Tapi dia tak adalah secepat sarung tangan kain tu. Sebab sarung tangan kain tu guna 5 kali dah lembik. Sebabnya guna basuh kan. Dia jadi macam lembik lah. Dia kurang, keanjalan tu kurang. Jadi saat guna 5 kali guna 5 hari dah nak kena tukar sarung tangan lain. Lepas tu kena bising sebabnya membazir katanya kan. Tapi tak sedap nak pakai. Tapi ni tahan lama. Saya suka gunalah produk ni. Lepas tu Skechers, biasalah macam-macam jenis Skechers kan. Lepas tu apa lagi? Apa tu? Ni dah pecah. Dah lama dah ni. Yang ni saya pakai ni ada ukuran tau. Dia ada berapa lama, dia punya ukuran dia berapa dalam kita nak guna, berapa banyak, macam tu lah. Okay. Lepas tu biasa kalau saya suka merumput guna tangan, aktiviti guna tangan. Tapi kadang-kadang kalau yang rumput yang degil tu saya suka guna yang ni lah. Tajak kecil ni. Lepas tu apa lagi? Okay, satu lagi yang ni. Saya beli yang ni, ni kali kedua tau saya cari benda ni. Yang sebelum ni dia patah dekat sini. Jadi saya cari lagi, dapat alhamdulillah yang ni agak mahal sikit daripada yang tu, tapi berbaloi sebab dia tahan lah kan. Tapi dia tak berapa nak tajam lah. Tapi boleh lah kalau nak buat kita nak. Biasa saya guna untuk tanam pokok-pokok besar. Maksudnya pokok-pokok yang dah cambah kan. Sedap sikit. Ataupun kalau nak kebanyakannya saya guna tu dalam proses menanam lah. Baik kalau merumput saya lebih guna tangan dengan guna yang ni. Tapi itulah dia yang paling saya suka. Alat kebun yang suka. Oh, sekejap, satu lagi saya jarang guna dah sekarang. Sekejap satu lagi ni, digging fork. Dia macam garpu besar. Dia besar ni, tinggi. Dia macam skop tu lah. Sangat mudah kerja dengan ni. Kalau kita nak korek tanah ke, kalau kita nak congkel, nak tanam pokok yang besar kan. Kalau nak ratakan batas, nak gemburkan batas, senang pakai yang ni. Digging fork tu susah nak dapat tau. Itu made in China. Saya jumpa dekat DIY. Dah lama jugalah. Dalam 2 tahun. Tak 4 tahun dah rasa saya guna tu. 4 tahun. Sebab masa saya mula-mula buat video dulu tu, antara video pertama saya tu, saya dah ada lah. Saya guna tu untuk gembur batas. Masa tu belum lagi, kebun dapur ni tak jadi lagi masa tu. Kebun dapur ni jadi kebun komersial masa tu. Jadi masih batas lurus, panjang kan. Saya guna tu lah untuk gembur batas tu. Sekarang pun saya kurang guna sebabnya sebab sekarang saya cuba aplikasikan teknik no-till. No-till ni macam tak perlu gembur. Kalau tanam just ambil ni, congkel, isi pokok. Tak perlu gembur lah tanah tu. Tapi
tak perlu gembur ni termasuk juga kalau kita nak harvest pokok, kita tak boleh cabut dengan akar. Kita kena potong. Baru dia nodik, notil macam tu lah. Kita tak perlu nak buat lubang besar-besar, tak perlu nak gembur banyak-banyak kali macam tu. Saya rasa teknik tu sesuai lah dengan keadaan kebun dapur dan keperluan tenaga kerja. Macam tu. Sebab sebelum ni saya pernah guna. Sebabnya masa tu mula-mula saya nak guna kebun dapur ni secara serius, secara sepenuhnya. Dan masa tu saya nak tanam keledek pada mulanya. Masa batas depan ni lah saya guna. Tapi dua batas je saya guna. Sebabnya tak larat nak buat semua. Sebabnya itulah, satunya nak try teknik tu. Kedua saya nak tanam benda yang berubi. Ketiganya memang tanah lokasi tu perlu untuk buat double dig. Double dig ni kita gembur satu layer, tapi kita alihkan tanah tu kat sebelah. Lepas tu kita bawah tu saya gembur lagi, lembur sekali lagi. Kita dah gembur tu baru yang kita dah gembur layer pertama tu letak semula macam tu. Jadi dia kawasan gembur tu dalam lah, tapi sebenarnya itu salah satu cara pertama untuk buat batas kita tu gembur kan. Selepas tu saya tak ada buat dah. Saya cuma lebih pada potong. Kalau rumput memang saya cabut lah dengan akar-akar sekali. Tapi kalau pokok yang saya tanam macam sawi ke apa yang saya pernah tanam kat sini, kailan ke apa, akar dia saya tinggal. Satunya dia boleh dia macam kailan, kalau kita cantas bawah betul sampai capai ke paras tanah tu, dia takkan naik semula sebab dia dah kiranya dah mati dah. So dia akan terkompos kat situ. Bila dia lepas tu bila dah terkompos tu, jadi tanah tu lembut lah kan. Rongga-rongga yang akar sebelum ni pernah buat, dia akan mengecut, dan akar sayur lain yang tengah membesar akan penuhi kawasan tu. Macam tu. Dia macam berterusan macam tu, senang sangat. So lepas tu kebanyakan sekarang ni saya lebih suka guna teknik hantam je. Sebabnya bila ada satu layer, saya dah macam saya tanam jagung macam ni tau. Saya tunjuk macam ni. Asalnya saya buat satu barisan kailan dengan satu barisan sawi putih pendek. Lepas tu kat tengah-tengah saya letak jagung. Lepas tu sekarang kailan dah nak habis, kailan dah besar. Saya dah banyak harvest dah. Kebanyakannya saya cantas atas supaya saya boleh ambil lagi kailan dia punya anak yang baru macam ni. Saya tak habiskan dia lah kan. Sebabnya saya rasa kenapa nak habiskan kan. Kita ambil belah atas je, so kita boleh recycle semula dia punya ni, kita boleh makan lah. So saya dalam masa proses ni dia dah boleh ambil, saya tabur sawi ni pula. Pak Coy tak silap saya, tak ingat lah saya lah. Saya pakai tanam je. Saya letak benih ni. Ni Pak Coy. So Pak Coy ni kailan dah besar, dia ada ruang. So saya itulah pertamanya dulu, sebabnya benih kailan tu tak berapa nak naik semua. Kan, bila tak naik semua, rumput naik. Bila rumput saya dah berumput, dia nampak kosong. Lepas tu saya letaklah benih sawi ni. Lepas tu bolehlah saya letak ni kompos apa semua. Sebelum daripada kailan yang saya letak benih mula-mula tu, saya memang dah ada tanam dah ni pokok halia kat sini. Ni apa, kunyit hitam, kunyit biasa. Saya dah tanam dah awal-awal. Jadi proses yang saya cuba nak ni saya nak cuba nak try sekarang ni, dia menjimatkan masa saya tak perlu nak semai. Lepas tu kedua, saya dapat jimatkan saya
untuk sayur harian tu sentiasa ada. Macam tu. Saya nak cuba macam tu lah. Walaupun masih lagi macam terbantut kan. Macam hari ni dah tak ada sayur. Macam hari ni dah tak ada sayur sebabnya semalam dah buat kailan pun dah last semalam. Saya pula malas nak pergi kedai kan. Nak cari sayur kat luar tu semata-mata malas pula. Walaupun ada benda-benda lain, kalau tak terdesak lagi saya tak cari. Mungkin tak cari kot. Mungkin hari ni sayur timun je sebab timun banyak kan. Buat ulam je. Itulah. Jadi saya tak ada banyak guna alat-alat yang lain-lain. Macam mesin lah kan. Macam dulu guna betul-betul kat tanah ni. First saya nak buat tu, nak gemburkan tanah ni guna rototiller tu. Rototiller. Dia itulah sebab dia mesin kan. Payahlah kalau tempat saya ni tak boleh nak masuk dia tu. Tapi dalam keadaan kepadatan macam ni tak boleh lah kan. Saya nak guna benda-benda yang lebih pada guna tenaga fizikal kan. Tapi tak ada masalah lah. Satu pula yang membantu saya supaya memudahkan lagi proses tanah ni tak berapa nak keras kan, adalah proses sungkup. Kalau korang pasal sebelum ni saya ada letak sungkupan dekat saya punya kebun dapur. Jadi bila sungkupan ni dia dah mereput, dia dah bagi makan dekat tanah tak kena matahari sangat, so tanah tak keras kan, lembap je kan. Jadi dia senang lah untuk kita uruskan sendiri. Jadi tak perlulah alat-alat yang beria sangat lah kan. Satulah yang teknik untuk bantu uruskan kebun dapur secara alami dan tak perlu guna tenaga sangat. Jimat sebab macam sungkupan tu kita tak perlu nak fikir pasal rumput sangat. Lepas tu memang walaupun masih ada rumput yang naik, tapi dia boleh jadi baja kan. Dia masih terkawal lagi lah. Sebabnya rumput pun saya masih seronok jika dia ada, sebabnya saya boleh kompos dia kan. Jadi rumput ni dah tak jadi satu musuh lah. Dia akan jadi satu sumber yang sangat berharga untuk kita gunakan semula untuk kebun dapur kan. Excited kan. Jadi tak perlu rasa macam benci sangat dengan rumput tu. Walaupun proses merumput tu agak bercinta sangat nak buat, tapi lah dia still ada banyak side yang baik untuk kita ambil lah kan. Macam tu saya masih suka lah kan. Sebabnya saya faham macam ni, apa yang tanah tu perlu adalah apa yang tumbuh daripada dia. Apa yang pokok tu perlu adalah apa yang daripada dia. Saya pegang macam tu. Jadi apa yang tumbuh kat ni, dekat rumput apa yang ada kat sini, itulah yang terbaik untuk tanah ni konsum semula. Macam tu. Jadi rumput tu berharga lah kan. Cuma kita perlu untuk kita macam nampak kemas sikit, walaupun tak apa nak kemas sangat. Lepas tu dapat jimat sikit. Jadi itulah, kita boleh gunakan semula dengan sepenuhnya. Seronok. Okay, itu je dulu perkongsian saya dengan korang tentang alat-alat kebun yang saya suka guna kan. So kalau korang nak cari, kalau macam topi dengan sarung tangan tu Shopee, China Mari kan. Dua-dua tu kat Malaysia tak ada kat Malaysia tak ada buat. Sedih kan. Lepas tu alat-alat tu biasalah dekat DIY kan. Cuma yang digging fork tu saya tak pasti dah ada ke tak, sebab setiap kali saya pergi DIY sekarang tak ada dah benda tu. Dia agak menyedihkan sebabnya alat tu sangat untuk yang ada kebun dapur macam saya, yang ada kawasan tu kebun dapur agak besar macam saya ni. Besar ke? Sebab saya rasa macam tak besar sebabnya ada banyak lagi benih nak tanam, tapi tak boleh nak tanam, tak muat. Jadi benda tu sesuai lah untuk guna benda nak kena congkel, nak kena gembur kan.
Jadi mudah lah. Tapi susah sangat nak dapat. Saya cari benda tu pun agak lama. Dan bila saya dapat tu saya memang saya pegang dan saya bawa keliling DIY tu sampailah time saya nak bayar. Kan. Tu lah, sekarang memang tak jumpa dah. Sebab pasti kat Shopee ada ketak. Sebab tu pun made in China kan. Lepas tu itulah kan. Oh, satu lagi. Bag ni. Ni sebenarnya daripada seluar. Ini memang tak dijual. Tak ada dijual kat luar. Sebab ni adalah homemade. Saya daripada seluar saya dulu. Saya recycle dan saya lah guna semula kan. Untuk buat ni lah. Isi barang-barang kan. Isi sarung tangan, sketius. Ataupun nak kutip hasil. Bolehlah gunakan semua ruang yang ada ni kan. Ni saya jahit atas ni. Jadi kalau nak isi apa-apa kat dalam ni kena buka zip ni. Bolehlah isi bahan-bahan dalam ni kan. Lepas tu so kalau korang kata korang boleh buat lah juga macam ni. Kalau ada jeans yang dah tak guna kan. Tapi biasa-biasa je lah ikat macam ni kan. Sebab saya ni memudahkan. Sebabnya kadang-kadang kalau macam saya buat kerja sambil buat kerja tu nak kena seronok kalau ada lagu. Sekarang nak letak handphone dekat dalam poket, dia kadang-kadang jatuh lah. Lepas tu kadang-kadang macam mana, kena tangan kan. Dia jadi macam sensitif kan. Handphone kita ni sensitif kan. Jadi tertukar lagu lah, terberhenti lah kan. Kalau kita dengar lagu daripada YouTube kan. Jadi kalau ada poket macam ni senang letak dalam tu, dia selamat kat dalam tu. Bagi saya mudah lah. Dia tak berat pada badan kita. Macam mana? Berat juga. Tapi macam masalahnya saya tak suka dia berat pada seluar. Kan? Macam tu. Sebab kalau berat pada seluar ni, setengah seluar tu dia guna getah kan. Jadi pinggang tu guna getah je. Dia jadi londeh lah pula. So nak buat kerja tu payah. So kalau ada benda bag macam ni, apron ke kan, mudah lah. Mudah. Bagi saya mudah. Okay, tu je dulu. Jumpa lagi dalam video akan datang. Okay, moga korang semua sihat. Jaga diri baik-baik. Okay, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.